Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, terafakkan kesyukuran pada malam ni sambung kitab Idaman Penuntut. Muka surat 81 Jawi, 41 Rumi. 41 Rumi, 81 Jawi. Waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang padanya. Ni senang ni, tak payah ni. Ni tak susah pun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang padanya. Sebelum ni solat sujud tilawah, lepas tu sujud syukur kan. Masuk kita waktu-waktu yang dimakruhkan, makruh sembahyang. Waktu tu makruh sembahyang. 43 kan? Asal masalah orang Islam digalakkan sembahyang sunat pada bila-bila masa. Asal masalah tu apa bahasa sekarang? Secara umumnya, itulah asal masalah. Orang dulu cakap macam tu. Asal masalah maksudnya secara umumnya orang Islam digalakkan sembahyang sunat pada bila-bila masa. Kita disuruh untuk sembahyang, banyakkan sembahyang. Sembahyang fardu 5 waktu, sembahyang sunat banyakkan sembahyang. Secara umumnya bila-bila lah. Bila-bila. Janji ada free sembahyang lah. Secara umumnya. Tetapi, ada juga beberapa masa yang makruh dikerjakan sembahyang di dalamnya. Di dalam waktu tu. Ada juga masa yang kalau sembahyang waktu tu hukumnya makruh dikerjakan sembahyang di dalamnya. Dalamnya waktu tu lah makruh. Yang disebut makruh tahrim. Makruh yang sampai kepada darjat haram. Makruh tahrim. Makruh ni dia banyak makna. Dia ada maksud makruh ni dari segi fiqh secara umum. Ada juga dari segi tasawuf. Jadi makruh yang kita nak bincang ni makruh dari segi fiqh. Ada makruh di istilah dia panggil tanzih. Satu lagi dia panggil makruh tahrim. Makruh ni apa dari segi bahasa? Yang dibenci. Bila sebut yang dibenci, siapa yang benci? Kita. Kita tak benci. Allah lah benci. Jika kita faham gitu, dari sudut tasawufnya, ya, makruh adalah Allah benci. Tapi dari sudut fiqhnya, sama ada fiqh tu fiqh tanzih, makruh tanzih ataupun makruh tahrim, kedua-duanya bukan bermakna Allah benci. Sebab kalau makna Allah benci, kalau Allah benci, masuk neraka lah kita. Sedangkan dia makruh. Kalau haram tu lainlah, makruh. Lepas tu Allah benci.
Allah benci ni, Allah hai. Allah tak redha. Jadi maksud makruh tu kena tengok dulu lah kita bincang apa. Jadi kadang-kadang kita jangan campur. Kita nak tujuan kita baik. Jangan buat macam ni makruh, Allah benci. Apa? Makan petai. Allah benci makan petai. Maknanya masuk neraka lah makan petai. Sebab bila Allah benci, Allah tak redha. Bila Allah tak redha, takkan masuk syurga. Jadi yang kata makruh makan petai, makan buah kedah, makan jering, itu bukan makruh tasawuf, tu makruh fik. Apa maksud dia pula tu? Allah benci bukan. Apa maksud dia? Maksudnya, kalau buat tak berdosa. Makruh tadi. Kalau buat tak berdosa. Kalau tinggalkan, dengan maksud tinggalkan perkara makruh tadi, dapat pahala. Tu makruh dari segi fik. Jadi jangan kita campur lah. Kadang kita dengar orang bercakap, orang menulis, dia campurkan makruh dari segi hukum fiqh dengan hukum tasawuf. Dia campur. Bila dia campur, tak kena, salah. Banyak benda makruh. Makruh fiqh ni. Tapi jangan kata Allah benci. Sebab makruh tu dari segi makruh hukum hakam. Hukum hakam. Fiqh lah hukum hakam. Tapi tasawuf kan lain. Tasawuf kan dia warak sikit. Lain sikit, jaga hati. Jadi kerana itu kata Allah benci supaya kita tak buat. Kalaulah yang Allah benci dalam fiqh adalah haram. Jadi kena hati-hati kat situ lah. Allah benci masalah fiqh adalah yang diharamkan. Masalah kalau dalam masalah tasawuf Allah benci makruh. Haram tu tak termasuk dalam bincang tasawuf. Sebab apa? Sebab kalau lah perbincangan tasawuf, haram tu tak sepatutnya buat. Tak sepatutnya, tak ada dalam kepala. Kena buat. Jadi dia tak masuk book. Sampai tak masuk. Tapi kalau masalah fiqh, dia masuk. Haram tu adalah buat tu berdosa. Tinggalkan dapat pahala. Buat berdosa. Tapi dalam masalah tasawuf, haram dia tak bincang. Sebab tak terima akal. Bukan tak terima akal. Tak logik lah. Seorang tu hamba, dia buat apa yang Allah haramkan. Tak masuk. Dia tak boleh kata tak masuk akal. Boleh kata tak sepatutnya. Tak ada. Ada ke orang macam tu? Ada ke orang? Allah haramkan pun buat juga. Sebab Allah haramkan ni perkara yang Allah benci. Allah tak redha. Ada ke orang buat juga? Jadi dia bahas dekat makruh aja. Makruh tu Allah benci. Maknanya naik satu martabat lah. Satu martabat. Mereka tidak membincang. Mereka orang tasawuf tidak membincangkan tentang keharaman. Kerana haram tu tak ada dalam kamus hidup mereka, gitu. Mereka bincang makruh. Makruh tu Allah benci. Maknanya yang mereka buat, yang wajib, yang sunat, yang harus. Yang wajib, yang sunat, yang harus saja. Makruh tu dibincangkan, maksudnya Allah benci, jangan buat. Haram tak ada book, tak masuk book. Tapi fiqh ada 5. Fiqh ada 5. Jadi makruh tu bukan Allah benci. Makruh tu buat tak berdosa. Buat makruh tu. Tapi kalau tinggalkan, dapat pahala. Tinggalkan makruh tu. Dia sama macam dia nak samalah macam haram. Haram kalau buat berdosa. Tinggalkan dapat pahala juga. Makruh buat tak berdosa. Tinggalkan dapat pahala juga. Cuma tinggalkan perkara haram lebih besarlah pahala daripada tinggalkan perkara makruh. Jadi bahas balik. Kalau perkara haram dan perkara makruh tinggal dapat pahala, maknanya kalau kita tak buat, dapat pahala. Secara umumnya, iyalah. Habis sekarang ni, minum arak. Tak kan? Dapat pahala? Kata tinggalkan benda haram, dapat pahala. Dapat pahala? Okey. Dapat pahala? Okey. Sekarang minum arak. Tak minum arak lagi? Dapat pahala? Dapat pahala lagi? Kejap. Okey. Sekarang minum arak lagi? Tak. Dapat pahala lagi? Maknanya berterusan dapat pahala. Itu baru satu. Bak arak, berjudi. Berjudi. Tak berjudi kan? Tak berjudi. Tak berjudi. Berjudi tu benda haram. Bila tak berjudi, dapat pahala lah. Okey, dapat pahala. Okey. Sekarang berjudi. Tak juga dapat pahala. Macam tu pahala berlambat-lambat lah. Kalau macam tu faham. Itu tak masuk bab makruh lagi. Ta'arif tadi betul kan definisi tadi? Buat yang makruh tak berdosa, tinggalkan dapat pahala. Buat yang haram berdosa, tinggalkan dapat pahala. Kita nak cerita tinggalkan tu. Jadi sekarang ni semua dapat pahala. Banyak, berlambat berjuta-juta haram dan makruh. Juta ke bilion perkara haram dan makruh dalam dunia ni. Kita tak buat sekarang. Sebab tengah-tengah duduk tempat baik. Takkan buat dosa, tak? Maka, berjuta-juta pahala atas pahala itu. Tidak, bukan maksud gitu.
Maksudnya apabila teringin, satu, teringin, terfikir nak buat apa? Benda makruh, benda haram. Apabila terlintas kat depan, bila terlintas ada lintasan tu, ni benda haram. Benda haram nak buat boleh ataupun nak buat ataupun nak buat boleh. Dia pun tolak, tak boleh buat, haram, tak nak buat, makruh, baru dapat pahala. Sekarang ni ada terlintas tak arak? Mana ada? Maka arak terlintas nantilah arak ada. Arak. Wangi macam sedap je. Nak try ke? Ataupun dalam hati kata, arak. Cuba try ke? Dah dalam hati ada bercakap. Masa tu, tak boleh, haram. Masa tu baru dapat pahala. Balik rumah, tak dapat pahala dah. Macam tu juga yang lain-lain, perkara-perkara makruh yang lain, perkara haram yang lain. Bila terlintas dekat fikiran ataupun teringin nak buat, masa tu tolak benda makruh dan benda haram tadi, baru dapat pahala. Kalau tidak, duk dapat pahala 24 jam kita. Tengah tidur boleh banyak pahala sekali. Tidur tu semua tak buat dosa. Dosa apa? Kita tidur. Semua dosa kita tak buat. Semua benda makruh dan benda haram tak buat ketika tidur. Maka elok kita tidur siang malam. Dapat pahala free-free aje. Tak, bukan maksud tu. Bukan maksud tu. Macam tu juga benda sunat. Benda sunat kena buat. Jadi itu makruh. Cuma bila dia sebut makruh ni, dia keluarkan makruh tahrim. Setengah ulama dia kata mazhab Syafi'i tak ada makruh tahrim. Dia ada makruh saja. Mazhab Hanafi bawa ada makruh tahrim dengan makruh tanzih. Tapi sebahagian para ulama bermazhab Syafi'i dia ambil hukum tu bagus, dia kata. Makruh bagus untuk peningkatan. Kita tahu yang paling atas sekali wajib, lepas tu sunat, lepas tu harus, lepas tu makruh, lepas tu haram. Okey. Makruh haram. Makruh dia sebenarnya ada lagi. Wajib, lepas tu sunat. Sebenarnya kat tengah tu ada lagi. Wajib, sunat kan. Tengah-tengah tu dia panggil afdal. Ada setengah kata sunat muakkad. Maksudnya dia nak kata sunat biasa tak, dia muakkad. Sangat dia tuntut. Dan ataupun afdal. Afdal dengan sunat dia sikit beza. Sunat lah. Afdal tu dia atas sikit, tapi tak sampai wajib. Macam kita duduk tahiyat akhir, jika kita sihat kaki kita, kalau sakit tak apalah, yang sihat kaki kita, duduk tahiyat akhir, duduk macam tahiyat awal, sunat. Duduk macam tahiyat akhir lah, tawarruk, afdal. Tapi duduk macam tahiyat awal, tahiyat akhir duduk macam tahiyat awal, sunat juga, sunat. Duduk apa saja cara, wajib. Duduk tahiyat, wajib. Duduk dengan cara iftirash, macam tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, sunat. Duduk tawarruk, macam yang saya ingat tu lah, macam biasa duduk buat tu, afdal. Duduk kat mana? Dia duduk kat situ lah. Duduk di antara wajib dan sunat kat tengah-tengah, bagi mereka yang nak detailkan lagi. Lepas tu sunat, lepas tu apa lagi ya? Sunat, harus. Harus dengan sunat kat tengah ada lagi. Dia panggil khilaful aula. Sunat dengan harus. Maksudnya dia atas sikit pada harus. Harus ni buat tak berdosa, tak buat pun tak berdosa kan. Sunat buat dapat pahala, sunat buat dapat pahala, tinggal tak berdosa kan. Jadi dia bawah pada sunat. Tapi tak sampai harus. Harus ni buat pun tak berdosa, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Dia atas sikit. Dia sengaja dia tengah. Jadi dia panggil khilaful aula. Khilaf tu menyalahi. Aula tu yang lebih utama. Menyalahi yang lebih utama. Sebab buat sunat yang utama. Tapi harus, taklah harus, dia atas sikit. Dia nak tak kat mana? Maka istilah dia panggil khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama. Lepas tu harus makruh. Harus makruh haram. Itu yang ada makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh tanzih dan makruh tahrim. Yang mana harus kepada makruh, dia ada makruh tanzih kat situ. Makruh tengah-tengah tu lah. Makruh kepada haram, tengah tu dia ke makruh tahrim. Bawah makruh tahrim, atas tu tanzih. Bawahnya tahrim. Jadi kalau kita tengok, kalau kita kira balik, kalau kita ambil daripada 5 kita tambah lagi kan. Detailnya wajib, sunat muakkad ataupun afdal, sunat, khilaful aula, harus, makruh tanzih, makruh
Makruh tahrim haram. Oh, banyak. Itu yang nak detail. Sebab kadang-kadang perkara tu nak kata harus macam tak elok. Tu yang jadi ada lain tu. Nak kata haru boleh lah buat, tapi macam tak elok lah, macam tak ada adab lah, macam bila ada cakap macam tu dia macam tak boleh haru, dia kena nak kepada makruh lah, tapi tak makruh. Dia ada kat situ. Sebab tu dia ada detail. Jadi makruh tahrim. Makruh tahrim ni maknanya makruh biasa dengan haram, tapi tak sampai haram. Okey. Jadi makruh, kita fokus dekat makruh. Makruh ni terbahagi kepada tanzih dan tahrim. Setengah ulama kata makruh tanzih ni lah makruh biasa tu. Ada juga kata gitu. Makruh tahrim ni dekat-dekat haram dah, tengah-tengah, tapi tak sampai haram. Jadi makruh tanzih adalah perbuatan itu terlarang. Itu nombor satu. Dia terlarang. Makruh ni terlarang. Haram juga terlarang. Makruh adalah, seperti kita faham apa? Tak apa, makruh aja kan. Silap. Terlarang. Tak boleh buat. Terlarang. Makruh tanzih adalah makruh yang terlarang. Ataupun kalau tak nak sebut tanzih pun makruh biasa. Adalah makruh yang terlarang. Bila sebut terlarang, dia dilarang. Cuma buat tak berdosa. Terlarang tanpa dosa. Tapi menyalahi adab. Sebab apa dia tak jadi harus? Sebab dia menyalahi adab. Adab dia tak cantik sikit kat situ. Maka dia jadi makruh. Tapi buat tak berdosa. Kalau tidak menyalahi adab, dia jadi harus. Kalau menyalahi adab, dia jadi makruh. Jadi makruh tanzih adalah makruh yang terlarang. Apa beza makruh tanzih dengan harus? Harus buat tak ada terlarang. Harus tidak dilarang untuk buat. Tapi buat tak dapat pahala, tak dapat dosa. Makruh tanzih terlarang. Tapi kalau buat juga tak dapat dosa. Kan betul ya? Dia duduk di antara harus dengan makruh dan makruh dengan haram kat situ. Tak, cuma tak boleh nak kata harus sebab dia ada su'ul adab. Dia ada adab yang buruk sikit lah. Adab yang buruk sikit. Contoh, minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri ni nak cakap haram. Allah. Tak boleh melampau. Nak cakap harus. Boleh je, harus. Macam tak elok kan. Habis tu, kita duduk kat makruh tanzih. Makruh dilarang, tapi buat juga tak berdosa. Cuma dia ada kait lah. Sebab makruh tanzih ni makruh yang ringan aja. Dia kait lah. Kait secara umum. Kalau kat bawah tu kotor, berdiri tak makruh dah. Kalau duduk tu kotor. Dia ada kait dia ringan je. Kadang-kadang dia boleh jadi harus balik daripada makruh tanzih ni. Dia tak pergi ke haram, dia boleh pergi ke harus. Sebab dia ringan lah. Dia boleh kait macam-macam lagi makruh tanzih ni. Makanan panas, makan makanan panas. Lepas tu tiup. Kipas ke tiup ke makanan panas. Makruh. Nak kata haram boleh? Melampau. Nak kata harus? Macam tunggulah sejuk. Tak sabar-sabar, kelapar sangat. Jadi tu yang dia duduk kat situ. Adab tu tak ada. Ditiup. Maka kat situ lah makruh tanzih. Macam guna tangan kiri. Apa-apa pakai tangan kiri. Bukan yang kidal. Kidal tak boleh buat apa lah. Yang memang tangan menganan. Tapi dia guna tangan kiri. Apa-apalah. Pegang, minum, apa semua tangan kiri. Sedangkan tangan kanan boleh. Nak kata haram, Allah, berat sangat kerah tu. Nak kata harus, macam tak elok tempat basuh berak, tangan basuh berak dia pegang. Gitu lah. Jadi dia letak, dia jadi kat makruh tanzih. Dia ringan dengan maksud apa? Kenapa pakai tangan kanan? Sebab kenapa pakai tangan kiri? Sebab kalau pakai tangan kanan nanti kotor. Macam orang biasa dia makan tangan kanan. Lepas tu dia nak ambil sudu tu tangan kiri. Kat mana hukum dia tu? Dua-dua ada hujah yang ambil tangan kiri tu. Secara umumnya kita tengok memang tak ada adab terus kalau ambil tangan kiri. Tapi dia nak jaga adab sebab tu dia ambil tangan kiri. Tak nak bagi berlemoh. Dia tak nak bagi apa? Kotor, comot. Jadi orang lain pula nak pegang. Itu tujuan dia pegang tangan kiri. Tapi tangan kiri tu tangan kiri ya. Tahulah, geli je. Jadi dua-dua tujuan baik. Jadi kata tangan kanan. Yang kata tangan kanan ni pegang makanan tangan kanan. Bila pegang tangan kiri, setan marilah. Setan mari join the club. Setengah tok guru kata aku tak makan dah. Dia pegang tangan kiri, pegang je tangan kiri, tak makan dah. Dia tak makan dah yang kita pegang. Macam tu kita pegang apa-apa, pak pegang tangan kiri untuk makan lah, untuk tuang apa. Dia tak pegang dah. Dia tak makan dah makanan tu. Dia kata setan kencing.
Dia kata gitu, setan kencing lah. Ataupun ada geng setan kat situ, tak makan lah. Kita pegang di tangan kiri, sudu, semua tangan kanan. Habis kotor, dia kata. Mana ada kotor? Kat sini penakrifan kotor bagi kita. Makanan kotor ni najis. Kalau makan, kita masuk mulut. Dekat dalam pinggan kita pun kotor lah istilahnya. Kat tepi-tepi tu kan kotor. Mana kita makan, ambil tisu lap kat tepi. Makan-makan ada balik, ambil tisu lap kat tepi. Mana ada? Elok je. Cuma dia pindah, dia ada dekat duduk. Habis orang lain pegang. Orang lain pegang pula nanti. Kejap. Kalau yang kita disunahkan kan makan dalam talam. Tu macam mana? Tu lagi teruk. Bukan lagi teruk, lagi lebih lagi. Makan kena mulut, letak lagi tangan. Jadi kita punya kotor dalam kepala tu dah tersilap. Silap takrif kotor. Sebab tu bila silap takrif tu yang pegang tangan kiri. Kalau takrif tu tak ada, kotor tu tak ada, maka tangan kanan aja pegang. Jadi kat situ sebenarnya tangan kanan bukan tangan kiri. Jadi pegang tangan kiri makruh. Tanzih. Sebab apa tanzih? Sebab apa ringan? Sebab hujah dia ada juga. Nak buat macam mana, dia rasa geli ke apa kan? Macam mana? Tapi ada hujah, sebab tu dia jadi makruh tanzih saja. Sebab dia makruh yang ringan. Makruh tanzih ni boleh juga diistilahkan menyalahi yang lebih utama. Boleh juga khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Yang afdalnya gitu dia tak buat, dia jadi makruh tanzih juga. Okey. Yang kedua makruh tahrim, ini yang kita nak bincang. Makruh tahrim ni di antara makruh dengan haram. Nak kata haram tak boleh, nak kata makruh, memang makruh. Tapi nak kata haram tak sampai. Kat mana tu? Pertama, makruh tahrim ni perbuatan terlarang juga. Sama macam makruh tanzih. Dia adalah perbuatan yang terlarang. Okey, cuma dia berdosa bila buat. Oh, rupa-rupanya makruh pun berdosa. Ya. Tapi dosa dia tidak sebesar dosa haram. Jadi makruh tanzih buat tak berdosa, makruh tahrim buat dosa. Haram buat berdosa juga. Makruh tahrim ni dosa dia separuh ke, suku ke, yang haram tu lah. Makruh tahrim. Jadi bila sebut makruh tahrim, dia ada dosa juga kat situ. Ada dosa. Tahrim ni haram sebenarnya, atau makruh yang menghampiri haram. Makruh tahrim. Jadi dia dilarang. Cuma kenapa dia jadi makruh tahrim? Jadi haram terus lah, senang. Kenapa nak duduk kat situ? Kenapa nak duduk situ? Dia bukan masalah adab. Kalau masalah adab, dia makruh tanzih dengan harus. Harus tiba-tiba tak ada adab, jadi makruh tanzih. Bila tak ada adab, jadi daripada sepatutnya nak haram-haram lah. Kalau tidak makruh lah. Kenapa pula makruh tapi nak pergi ke haram? Kerana dalil yang mengambil nak kata makruh tu ada, dilarang tu ada. Dalil nas yang melarang perkara itu ada, tapi larangan itu tak sampai haram. Larangan pengharaman tak ada, tapi larangan umum ada. Sebab tu ulama tak berani nak kata haram. Sebab bila larang, dia boleh jadi dua. Dia boleh jadi makruh, dia boleh haram. Kemudian cari hujah-hujah yang lain, ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain untuk nak tahu larangan yang secara umum tadi tu jenis larangan haram ke larangan makruh. Cari jumpa okey haram. Jumpa, oh bukan nak haram, makruh tahrim. Dia cari. Kalau tak jumpa, tak kuat dalil untuk mengharamkan, maka ulama tak berani nak kata haram. Jadi dia pergi kepada makruh. Tapi makruh tapi larang juga ni. Dia letak dekat makruh tahrim. Berdosa juga. Dosa juga. Sebab dia ada larangan. Malah keharaman yang kata larangan tadi tu, larangan makruh tadi tu boleh ditakwil lagi. Dia larang kerana. Tapi kalau haram dalil dia jelas. Innama sesungguhnya dah sungguh dah kat situ. Belum tahu lagi apa dia. Sungguh dah. Harrama alaikum, diharamkan ke atas kamu. Dahlah sungguh. Lepas tu ayat haram pula. Lepas pada tu memang haram tak ada tanzih lah, tak ada tahrim. Sebab jelas, innama, sesungguhnya, harrama alaikum, diharamkan bagi kamu.
Apa dia? Maitata. Bangkai. Mayat lah, mayat. Bangkai. Maitata. Waddama. Darah. Waddama, darah. Apa tu? Walahmal khinzir. Daging babi. Itu tak boleh dah. Tak boleh nak buat apa dah. Sebab dah lah innama. Kata taukid, kata penekanan. Lepas tu, tekan apa ni? Haram. Harama. Lepas tu, bangkai. Bangkai pula, apa benda bangkai? Ulama pun cari hadis. Oh, bangkai maksudnya binatang yang disembelih tak sebut nama Allah. Binatang pula, panjang. Main tak. Waddama, darah. Semua darah ke? Ada darah beku, ada darah tak beku, ada darah yang jadi kecoh saya dua ni. Darah mengalir. Darah. Haram jelas-jelas haram. Maksud ulama pun bahas lagi. Darah banyak, ada darah mengalir, ada darah tak mengalir. Tahu tak cerita saya dua ni? Tahu? Darah. Sebab haram. Innama harrama, sesungguhnya haram. Dah lah innama harrama lagi. Maitata, waddama, mayat, bangkai, waddam dan darah. Lepas tu nak cerita apa lagi? Secara umum kan tu, cari yang lain pula. Oh, maka darah ni darah. Secara umumnya darah adalah haram. Tapi kadang-kadang darah tu susah nak diuruskan, maka dia dimaafkan. Tapi tetap juga darah tu najis. Kerana dia susah nak urus. Contoh darah dalam daging yang kita duk masak dan sebagainya. Itu adalah bincang. Dah haram lah. Lepas tu, darah apa haram? Darah orang. Haram. Sebab najis. Haram darah orang. Sebab tu kalau luka, ambil, luka. Biasa budak-budak buat yang tu. Sampai ketua buat yang tu. Haram tu. Ouch! Luka. Hisap. Tuih. Apa hisap? Basuh lah. Malah hisap tu doktor kata, lagi banyak bakteria boleh masuk. Sebab mulut banyak bakteria. Mulut ni banyak bakteria ni. Jadi buat yang tu lagi banyak. Maka memindahkan najis darah ke dalam mulut dengan sengaja, hukumnya haram. Lainlah kena patuk ular kan. Kan ada patuk ular kan isap kan. Lainlah nak keluarkan bisa. Ini apa hal luka basuh lah. Maka haram. Itu darah orang, haram. Lepas tu darah binatang. Darah haram awak. Darah mengalir, darah. Lepas tu satu darah ikan. Tak masuk lagi. Baru darah ikan. Jangan cepat kan. Jangan cepat kepuk. Belum kepuk lagi. Kepuk je lagi malam ni. Darah ikan. Darah. Kemudian cari lagi hadis lain. Rupa-rupanya ada hadis lain yang mengatakan, Nabi kata, bila hadis Tamim Ad-Dari, apa ni? Apa Tamim Ad-Dari ni? Apa yang naik kapal, naik pergi pelayar Nabi, pelayar yang dia panggil apa? Sailor man apa? Kita duduk London dulu. Kita biasa apa panggil? Pelayar lah yang belayar. Sailor. Yang pergi belayar tu Nabi punya pelayar. Dia memang suka belayar. Tiba-tiba satu hari dia tak ada air minum dia tinggal sikit aja. Minum air laut mana boleh. Lagi haus. Jadi nak ambil wuduk macam mana tak tahu. Akhir sekali dia jimat-jimat jugalah air tu. Kadang-kadang jimat sangat sampai haus sangat. Nak sampai ke dataran. Air dah habis. Kemudian dia jumpa Nabi, Tamim Ad-Dari. Dia jumpa Nabi, cerita Tamim Ad-Dari ni jumpa Dajjal tu. Dia pergi dekat satu pulau. Terdampar di satu pulau. Tengok ada yang kena ikat. Kau siapa? Akhir sekali panjang cerita dia. Tamim Ad-Dari ni lah. Betul? Pergi kemudian sampailah ke destinasi dalam keadaan haus yang sangat. Kerana nak wuduk lagi, nak itu tak cukup air. Kemudian dia tanya Nabi, lain kali kalau jadi macam tu macam mana? Nabi kata, Nabi kata, laut boleh pakai. Nabi pun tambah lagi, airnya suci dan isi dalam dia juga halal bagi kamu. Isi dalam laut. Maka bila isi dalam laut tu apa? Ada ikan, ada ketam, semua halal. Okey. Ada ikan halal. Betul lah. Dalam ikan tu ada darah. Macam mana sekarang? Nampak? Macam mana sekarang darah tu? Adakah Nabi kata dalam tu semua halal? Ya. Tapi boleh tak makan kalau binatang tu beracun? Dalam laut ni. Tapi Nabi kata dia dalam laut semuanya halal. Boleh tak kalau dia beracun? Makan mati. Boleh makan tak? Tak boleh. Nabi kata halal, ada kecuali juga. Nampak? Makin cerdik kalau fikir tu. Yang tak cerdik ni bila straight. Cerdik lah sikit. Jadi maknanya kalau makan binatang-binatang yang beracun,
Maka haram. Sedangkan Nabi kata halal. Airnya halal, bangkainya halal. Dalam tu semua bangkai. Bangkai tu maksud tak sembelih lah. Ikan mana sembelih? Ketam, udang mana sembelih? Malah kalau dalam laut tu ada babi laut sekalipun, halal. Anjing laut, halal. Semua halal. Tapi ada binatang yang dia ada racun. Bila makan, mati. Kita mati. Maka tak boleh makan. Oh, Nabi kata halal pun ada kecuali. Kalau begitu, ikan boleh makan? Boleh makan. Ada darah, kecuali tak? Apa masalah dengan kecuali darah? Halal makan ikan kecuali darah. Darah tak boleh. Jadi sebab tu tak boleh makan, haram. Tak boleh makan darah kerana ianya haram. Jadi yang kata boleh tu, dia ambil Nabi kata umum kan. Itu dia punya pasal lah. Tapi pendapat yang utamanya haram walaupun darah ikan. Insang-insang ni kan, dalam insang tu kan penuh darah tu. Semua haram. Insang tak haram. Tapi kena basuh lah sampai hilang darah. Buat apa nak makan kalau macam tu? Jadi tak boleh. Sebab haram tu dah jelas. Kalau yang tak jelas tu tak jelas, maka dia jadi makruh tahrim. Tapi kalau dah jelas, sebab ada dia pertama innama, kemudian dia ada haram, sesungguhnya. Dia lafaz taukid, istilah dia panggil. Lafaz yang menegaskan keharaman itu. Kalau tak ada apa yang menegaskan tu, mungkin boleh bincang lagi. Tak ada, tegas sungguh. Cuma setiap perkara ada kecuali. Betul tak? Setiap perkara ada kecuali. Setiap yang haram ada kecuali. Bila sebut kecuali, halal lah. Jadi boleh. Setiap yang halal ada kecuali. Setiap yang haram, apa sahaja, semua ada kecuali. Malah sembahyang kita, banyakkan sembahyang, ada kecuali. Kecuali waktu haram, waktu tahrim. Mesti semua ada. Dia tak ada satu benda, semua tak ada. Setiap benda mesti ada kecuali. Semua ada kecuali. Jadi dia bila ada kecuali, kena tahulah kecuali itu apa. Jadi dah jelas-jelas dah. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Bila dalam Quran kata walahmal khinzir, daging babi, maka sepakat daging babi haram. Habis macam mana dengan kulit, lemak, tulang? Kat situ pula bincang. Sebab tu kata mesti ada kecuali. Mazhab Syafi'i kata dalam binatang tu kita sebut daging sebab itu dia punya apa dia panggil? Core dia. Dia punya paling kalau kita cerita dalam binatang, kita cerita daging dia lah. Kalau kata-kata, oh besarnya lembu ni, maksudnya apa? Daging lah. Kita kata, oh kambing ni besarnya, maknanya daging dia lah. Jadi bila dalam Quran sebut daging lah. Bila sebut daging, sebab dia paling besar sekali. Jadi oleh kerana itu, yang lain tu, kalau daging haram, tulang apa haram juga. Itu yang jadi bahan panjang. Tiba ada yang kata makan lemak babi, tulang babi boleh. Nampak? Dia macam straight sangat. Macam straight sangat. Straight sangat. Jadi sikitlah sentuh-sentuh. Okey. Makruh sampai derajat haram. Jadi kat sini maksudnya dia nak cerita tentang sembahyang yang kalau sembahyang dia makruh tapi haram, berdosa. Sembahyang tu berdosa, sembahyang sunat lah. Sembahyang fardu selagi dalam waktu tak ada haram, tak ada. Sembahyang fardu selagi dalam waktu dia tak ada haram. Malah luar waktu pun jadi wajib. Kalau tak sembahyang, kalau qada lah, jadi wajib sembahyang. Ni cerita sunat. Ada 5 waktu yang haram dan tidak sah dikerjakan. Sembahyang sunat mutlak. Ada 5 waktu yang haram dan tidak sah dikerjakan sembahyang sunat mutlak. Ada 5 waktu, dalam 24 jam tu ada 5 waktu yang tidak sah dikerjakan sembahyang sunat mutlak. Tak sah dan haram. Haram dan tidak sah. Dah lah haram, tak sah lagi. Kalau haram sah, okey juga. Tak okey juga, tak dapat apa. Kalau yang kita naknya tak haram lah. Dia kata haram dan tak sah. Sebab dia ada haram dan sah. Ada. Haram dan sah ada. Tapi masuk bab lain tu nanti. Ni haram dan tidak sah. Okey? Iaitu sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Kita baca dulu. Apa sembahyang sunat mutlak ni? Sembahyang sunat yang tak dikaitkan dengan apa-apa. Tu mutlak. Mutlak tak dikaitkan dengan apa-apa. Kenapa sembahyang ni? Sembahyang saja. Dia tak kait dengan apa-apa. Dia tak kait dengan kenapa sembahyang ni? Sebab tadi kan azan. Lepas ni isyak.
Jadi di antara azan tu dengan semayang isyak fardu, dia ada solat. Kan ada kait tu, kait dengan semayang. Kenapa lepas semayang isyak semayang lagi? Rajin sangat ni. Sebab lepas semayang isyak ada sunat dia. Ada kait dengan isyak kan? Tu kait. Yang ni mutlak tak ada kait. Kenapa semayang ni? Masuk masjid kan ada kait dengan masjid pula. Ni kenapa semayang? Semayang. Kenapa semayang? Tak ada apa-apa. Saja nak semayang. Itu dia panggil mutlak. Saya semua tak. Itu yang tak boleh tu. Okay? Atau yang tiada mempunyai sebab. Semayang tu tak ada sebab. Ada ke semayang tak ada sebab? Ada. Ya, termasuklah semayang mutlak tadi tu tak ada sebab juga. Tapi dia dah sebut mutlak, kita tolak dah tepi. Apa lagi semayang tak ada sebab? Kalau semayang hajat, ada sebab. Sebab nak minta hajat. Apa yang tak ada sebab? Ada semayang solat sunat tasbih. Dia dipanggil semayang yang tidak bersebab. Sebab kenapa semayang? Semayang. Iyalah. Semayang kerana dah masuk waktu. Tak ada. Mana ada solat tasbih ada waktu-waktu. Kenapa semayang? Sebab masuk Zuhur, sebab lepas Zuhur. Tak. Apa? Sebab apa ni? Sebab masuk masjid. Tak, masuk masjid tahiyatul masjid. Habis tu? Tak ada. Sebab lepas ambil wuduk. Tak, tu solat sunat wuduk. Habis tu kenapa semayang? Tak ada apa-apa. Tu. Tak ada sebab. Sebenarnya mutlak lah juga. Dia cuma asingkan. Semayang sunat mutlak atau yang tidak mempunyai sebab, seperti sunat tasbih. Atau yang ada sebab. Ada sebab. Kita baca apa ni? Kita baca yang haram semayang pada 5 waktu. Yang haram semayang pada 5 waktu. 5 waktu yang dia tak sebut lagi, 5 waktu. 5 waktu tu 5 masa. 5 masa. Dah kena beritahu tadi ni. Masa apa? Syuruk, masa maghrib, matahari terbenam. Itulah ada 5 masa. 5 waktu. 5 masa. Yang haram. Yang pertama solat sunat mutlak. Yang kedua solat sunat tasbih. Tak boleh juga. Okey. Atau yang mempunyai sebab. Ada sebab. Tetapi sebab itu terkemudian. Istilah dia panggil sebab mutaakhir. Sebab tu kemudian. Apa maksud sebab terkemudian macam ni? Dia semayang, lepas tu baru datang sebab. Dia dalam solat sunat bersebab, dia ada macam ni. Solat sunat tiada sebab. Kita dah bahas tadi. Solat sunat mutlak, solat sunat tasbih, dia tak ada sebab. Lepas tu dia ada solat sunat, dia panggil berwaktu. Masuk waktu baru boleh. Contohnya duha. Kita akan bincang nanti. Solat sunat kena masuk waktu baru boleh. Sekarang tak boleh duha. Dia panggil solat sunat berwaktu. Dia ada panggil solat sunat bersebab. Ada juga. Solat sunat bersebab ada 3. Yang disebut satu aja kat sini. Yang pertama solat sunat ada 3. Yang pertama solat sunat macam dalam kitab kita. Terkemudian. Iaitu sembahyang dulu baru sebab datang. Tu terkemudian. Sembahyang dulu baru sebab datang. Dia bagi contoh. Kita biar dulu kejap. Kita ambil solat sunat yang mana datang sebab dulu baru semayang. Apa dia? Datang sebab dulu baru semayang. Dia ada 3 Baca dululah. Sebab mutaakhir, sebab mutaqaddim, sebab muqarin. 3. Mutaakhir sebab datang lambat. Mutaqaddim sebab datang dulu baru semayang. Muqarin sebab sedang berlaku. Okey, 3 Kita ambil yang mudah faham. Sebab datang dulu. Sebab datang dulu dia mudah faham. Sebab datang dulu contohnya sebab mutaqaddim. Macam tahiyatul masjid. Bila masuk masjid, lepas tu ada semayang tahiyatul masjid. Mana dulu? Semayang dulu ke sebab dulu? Sebab dulu. Itu dia panggil sebab datang dulu. Yang ini tak haram. Tapi kita akan bincang ni. Tak haram. Sebab yang dikata haram sebab yang datang kemudian. Kita baca bahagian. Jadi sebab mutaqaddim. Contohnya solat sunat wuduk. Mana datang dulu? Wuduk dulu ke semayang dulu? Wuduk dulu. Maknanya sebab, bukan sebab terkemudian lah. Sebab yang datang dulu. Sebab mutaqaddim. Apa lagi? Solat sunat tawaf. Sama juga. Lepas tawaf, baru semayang sunat. Kenapa ni? Baru sempurna tawaf tadi. Okey. Solat qada. Lagilah solat qada memang datang dulu. Yang nak qada. Solat jenazah. Ya juga. Mesti sebab datang dulu, iaitu ada jenazah. Okey, itu dia panggil sebab datang dulu baru semayang. Satu. Yang kedua yang macam dalam kitab kita ni. Sebab tu datang lambat. Maksudnya semayang dulu baru sebab. Ada ke? Semayang dulu baru sebab. Solat sunat istikharah. Sebab kita salah faham. Kita salah faham bab istikharah. Kita dah bahas bab istikharah. Tapi kita salah faham bab istikharah ni. Kita dah ada benda yang kita nak istikharah kan. Kemudian kita sembahyang. Maka kita kata sembahyang tu istikharah.
Dan kita kata sebab tu datang dulu, iaitu sebab nak suruh Allah pilih. Sedangkan tidak. Istikharah tu datang kemudian. Masa bila istikharah tu yang sebenar? Masa keputusan? Kan? Tak, masa, okey. Sekarang istikharah. Kalau kita tengok sekali lalu, sebab datang dulu kan baru sembahyang? Tidak. Dia bukan. Dia mutaakhir. Sebab datang kemudian. Apakah yang dinamakan solat sunat istikharah? Bila kita ada sesuatu pilihan. Okey. Ketika kita sembahyang tu, sebenarnya sembahyang tu solat sunat mutlak. Bila dia jadi solat sunat istikharah? Lepas salam. Iaitu bila doa. Situ baru jadi istikharah. Itulah solat sunat istikharah yang sebenar. Iaitu lepas sembahyang 2 rakaat. Ya Allah, aku minta kau pilih ya Allah. Jika ini baik untukku, maka. Jika tak baik untukku, maka. Jadi bila jadi istikharah? Bila jadi istikharah? Bila kita minta ke Allah. Minta ke Allah tu selepas sembahyang. Walaupun boleh minta ke Allah dalam sembahyang. Tapi solat sunat istikharah yang sebenar-benarnya selepas sembahyang. Dalam sembahyang tu umum, boleh minta, semua sembahyang boleh minta. Dalam sembahyang masa sujud tu, berdoa tu, sebelum salam tu sunat minta lagi. Cuma nak beritahu solat sunat istikharah adalah apabila setelah kita sembahyang kita baca doa. Doa minta Allah pilih. Sebab tu solat sunat istikharah boleh gabung dengan semua sembahyang. Solat sunat istikharah boleh bergabung dengan solat isyak. Boleh. Sama ada dia niatkan atau dia tak niat. Dia niat sahaja aku solat isyak, fardu isyak dan istikharah. Boleh. Ataupun saja aku solat isyak saja. Lepas habis sembahyang dia doa, ya Allah aku minta pilih. Dia jadi solat sunat isyak dan istikharah. Sebab istikharah tu terjadi bila kita minta. Kita minta bila? Lepas sembahyang. Jadi solat sunat istikharah adalah solat sunat dipanggil ni. Sebab terkemudian. Kemudian tu datang lambat. Sebab tu datang lambat. Sembahyang dulu. Maka solat macam ni yang haram 5 waktu. Nanti dia akan sebut kat bawah tu. Yang ni haram. Istikharah. Apa lagi dia bagi contoh? Solat sunat ihram. Solat sunat ihram yang mana solat sunat ihram ni adalah dia sembahyang dulu lepas tu baru pakai ihram. Bukan pakai ihram dulu. Jadi masa dia sembahyang mana ada ihram lagi. Jadi sembahyang apa? Sebenarnya sembahyang mutlak aja. Solat sunat mutlak. Tak apalah niat ihram niatlah. Cuma sembahyang tu bila jadi ihram, bila jadi solat sunat ihram, lepas sembahyang pakai ihram. Baru jadi solat sunat ihram. Jadi solat macam ni yang tak boleh. 5 waktu tu. Yang biasa kita tahu yang 5 waktu tu apa? Lepas subuh, lepas asar kan. Tapi ada 5. Apa lagi dia bagi contoh? Hajat. Kenapa kita panggil solat tu solat hajat? Sebab lepas habis sembahyang, lepas salam kita minta hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta hajat aku. Sebab tu solat sunat hajat pun boleh gabung dalam semua sembahyang. Ya, setelah dia sembahyang dia minta hajat, jadi solat sunat hajat. Tapi aku solat maghrib dan hajat. Nak niat pun boleh, tak niat pun dapat. Syekh Ramli Ibn Hajar khilaf. No problem. Sebab tu dia panggil solat yang boleh gabung. Boleh tak solat sunat yang 3 ni? Solat sunat 3 ni, istikharah, ihram, solat sunat hajat masuk dalam qabliyah. Boleh. Sebab apa? Lepas pada sembahyang tu kau doa. Doa apa ni? Doa istikharah. Ya Allah minta pilih. Jadi istikharah. Walaupun namanya qabliyah ba'diyah. Apa saja sembahyang sekalipun lah. Satu lagi solat sunat musafir. Sama juga. Dia tak ada dalam kitab itu. Solat sunat musafir. Solat sunat musafir ni, solat sunat yang dilakukan sebelum musafir, di rumah. Maka solat sunat dulu, baru sebab tu datang. Maka kalau lepas subuh, lepas asar, haram. Saya sebut 2 je, tapi ada 5. Haram, tak boleh sembahyang. Sebab datang lambat. Sebab tu datang lambat. Okey. Dan lain-lain, dia kata. Dan lain-lain daripada tanah haram Mekah. Maksudnya kalau dekat tanah haram, tak termasuk. Kalau kat tanah haram. Maknanya kalau dekat tanah haram, semayang bila-bila punyalah. Dia tak ada waktu haram. Tak ada waktu haram. Tak kira lah 5 waktu ni tak termasuk tanah haram. Jadi kena tahulah tanah haram tu mana. Dia ada sebut kat bawah tu. Difaham tu nanti kita baca lah, kecil sangat lah. Tak nampak. Okey, kita baca dulu. Okey, habis dah. Jadi itu solat sunat sebab datang dulu dengan yang tadi sebab datang kemudian. Ada satu lagi sebab muqarin. Sebab muqarin ada 2 saja. 3. Solat sunat gerhana. Matahari, gerhana bulan, istisqa. Minta hujan. Kenapa dia panggil muqarin? Sebab ketika itu berlaku,
gerhana. Masa itulah sembahyang. Betul dia panggil muqarrin. Okey. 3. Jadi yang haram ni hanya yang sebab terkemudian tak banyak, 4 aja. Istikharah, hajat, ihram, musafir. Tu je. 4 solat sunat je. Yang pertama, waktu matahari terbit hingga naik. Waktu matahari terbit hingga naik kira-kira 7 kaki. 7 kaki. Satu galah 7 kaki. Kalau setengah kita kata satu galah, segalah. 7 kaki segalah. 7 kaki tingginya di kaki langit pada pandangan mata. Mata kasar. Tengok kaki langit, tak kisahlah pantai ke apa, kaki langit, tengok. Waktu bila ni? Waktu subuh tu lah, selepas subuh tu. Kita akan nampak fajar dulu. Kita akan nampak fajar. Fajar tu cahaya matahari sebelum matahari nampak. Fajar adalah cahaya matahari sebelum matahari nampak. Tu masuk fajar. Kalau matahari dah nampak, dia tak panggil matahari tu, matahari, bulatan matahari tu. Matahari dah nampak, dia tak panggil fajar. Dia panggil syuruk. Jadi ketika kalau ni kan. Kalau katakanlah kalau macam ni kan, matahari tak nampak. Matahari berarti duduk macam ni. Jadi di sini nampaklah cahaya dia. Cahaya tu panggil fajar. Maka subuh ada lagi. Bila nampak je sikit, mana nak pergi sini kot. Nampak je sikit ni, nampak ni, dia panggil syuruk ataupun isyraq. Syuruk ataupun isyraq sini. Okey. Jadi dia kata bermula nampak. Nampak ni haram dah. Haram sembahyang dah. Tapi ada orang sembahyang dia kata solat sunat isyraq. Dia silap faham. Tak boleh sembahyang ni. Yang bunyi tu. Mana? 6. Mana syuruk? Tak ada syuruk. Oh ada 6.52. 6.52. Awal lah. Awal habis subuh. Syuruk ni habis subuh. Okey. Jadi bila bermula 6.52 dah nampak lah ni. Nampak. Kemudian haram ni, waktu tu haram solat. Bila yang boleh solat balik? Ni haram ni. Dia naik. Kita tengok dengan mata ni, dengan mata. Naik. Lepas tu tinggi tu kalau kita ukur 7 kaki. Daripada kaki tu. Daripada pandangan mata. Ada ulama bahas untuk mudahkan kita berapa minit. Ada kata daripada 14 minit hingga 28. 28. 14 hingga 28. Bergantung pada adalah khilaf dia. 14 hingga 28. Kalau sini berapa? Oh tak ada. Duha tak ada. Duha tak ada. Tak tahu lah. Jadi maknanya kalau sekarang boleh solat duha bila dah 1 kaki, dah 7 kaki, namanya duha. Nama waktu tu duha. Berapa? Tak tahulah. 7.15. Jadi berapa minit? 15. 19 minit. Kan kata tadi. Dia antara 14 sampai 28. Bergantung kepada, tanya ahli falak lah tu. Bergantung kepada apalah. Adalah cerita dia. 14 hingga 28. Itu dia punya range dia. Maka, okey. Nak nampak. Haram. Tak boleh sembahyang. Okey. Sehingga naik 7 kaki. Ataupun bahasa lain, 1 galah. Naik tu 1 galah. Maknanya macam mana nak tengok? Macam nak ukur ukur macam tu. Itulah. Cuma itulah cerita dia. Okay? Sebab kita dah guna minit-minit ni sampai tak reti dah asal ni hukum asal. Kedua, waktu tu haram. Jangan sembahyang isyraq pun bukan. Sembahyang isyraq bila? Kita dah bincang sebelum ni. Sembahyang isyraq bila bermula masuk waktu duha. 7.15 tadi kan? 7.16 tu waktu isyraq, 7.17, 7.18 lebih kurang. 7.20 tu dah waktu duha dah. Lebih kurang Maksudnya permulaan duha itu adalah isyraq. Solat sunat isyraq, bukan isyraq. Isyraq syuruk. Yang ni isyraq yang 6.52 sampai 7 suku. Itu isyraq atau syuruk. Tapi solat sunat isyraq, tu dia silap faham tu. Solat sunat syuruk kan? Masa syuruk lah. Oh, bukan. Solat sunat isyraq telah habis isyraq, telah habis syuruk, telah masuk duha, baru ada solat sunat isyraq. Itu pun pendek aja. Ada kata 10 minit, 5 minit awal duha. Itu solat sunat isyraq. Kata Imam Ghazali. Mazhab Syafi'i, pendapat yang lain, pendapat yang kuat juga, dia kata tak ada pun solat sunat isyraq. Yang ada duha terus. Solat sunat isyraq adalah solat sunat di awal duha. Yang namanya duha. Kalau kita ambil pendapat Imam Ghazali, kita ambil
dapat tambah 2 rakaat lagi. Kita dah biasa buat duha 8 kan? Biasa tak? Angguk ya, confident angguk. Biasa buat 8, tak cukup. Tambah Imam Ghazali. Iaitu 2 isyraq dapat 10. Besar pahala tu. Tapi kalau kita duk main duha 2 atau tak buat langsung, janganlah ambil isyraq, ambil duha. Duha lagi besar pada isyraq pahala dia. Ini bagi orang yang haloba tak cukup 8 rakaat duha, maka dia kata ada isyraq sebab dia nak 10. Sebab kalau buat lebih daripada tu tak sah. Tak sah sembahyang duha dia. Dia kena sembahyang lain. Tak boleh sembahyang duha 20 rakaat, tak boleh. Tak boleh, tak sah. Jadi dia kena sembahyang lain. Jadi nak pahala besar duha, ambil isyraq. Ambil isyraq jadi 10. Yang kedua macam banyak lagi ni. Yang kedua, waktu matahari tengah rambang. Rambang ke rembang? Rembang kan? Atau rambang. Apa kata? Kalau Jawi, romim banga. Jadi romim jadi rambang. Rembang tu kata pelik je. Rambang ni macam bahar rambang. Rambang tak? Ni kan rembang. Tengah rembang. Hingga gelincirnya matahari, melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat tu biar dulu. Jadi waktu haram lagi. Haram apa? 4 je. Okey, kejap. Jadi kalau kita ambil yang lepas waktu syuruk tadi tu, boleh tak sembahyang tahiyatul masjid? Boleh lah. Sebab tahiyatul masjid bukan sebab datang kemudian, sebab datang dulu. 4 je yang tak boleh. Lah, rupanya 4 je yang tak boleh. Lepas subuh 4 sembahyang je. Sembahyang istikharah, hajat, ihram, musafir. Tu je yang tak boleh. Habis solat tahiyatul masjid dia masuk. Bila masuk? Pukul 7 masuk masjid. Kenapa dia masuk masjid? Tak kisahlah, tapi dia masuk masjid pukul 7. Ada tahiyatul masjid? Boleh. Kan tak boleh? Boleh. Sebab tahiyatul masjid sebab datang dulu baru sembahyang. Boleh. Apa saja boleh sembahyang situ. Sembahyang dia ambil wuduk. Lepas ambil wuduk pukul 7 pagi. Lepas ambil wuduk pukul 7 pagi. Lepas tu nak sembahyang. Boleh solat sunat wuduk. Sebab solat sunat wuduk datang dulu sebab baru sembahyang. Macam senang aja tu. Yang ni sebab mutaakhir. Sebenarnya tak banyak lah. Kita je apa benda sembahyang lepas subuh. Haram ni. Sekejap lu sembahyang apa? Sabar lu. Kita je. Sebenarnya 4 solat je. Waktu matahari tengah atas kepala. Istilah rembang ni adalah istiwa. Hingga gelincir. Gelincir tu zawal. Istilah dia panggil zawal, gelincir. Masa ni pun ada khilaf ulama, 1 hingga 4 minit aja. Masa matahari atas kepala ni 1 hingga 4 minit je. Ada kata 1, 2, 3, 4 minit. Jadi pendek sangatlah. Waktu tu haram sembahyang. Apa maksud haram sembahyang? Maksud haram sembahyang pertama ketika sebenarnya semua ni kelima-lima saya sebut awal-awal lah. Ketika matahari terbit syuruk tadi tu kan haram kan? Haram. Ataupun ketika matahari atas kepala ni, apa maksud haram sembahyang? Maksud haram sembahyang adalah takbiratul ihram dalam tu. Takut terlupa cakap ni. Takbiratul ihram itu maksud dia. Takbiratul ihram dalam waktu itu. Kalau takbiratul ihram setelah habis waktu itu, bolehlah dah habis waktu itu. Ataupun sebelum masuk waktu itu. Takbiratul ihram. Lepas tu sembahyang meneruskan sembahyang dalam waktu itu. Bila sebut itu tu 5 ni lah. Tak apa. Tak ada masalah. Kena faham kat situ juga. Jadi sebab takut tu. Jadi masa bila ni? Yang haramnya kalau dalam yang kedua ni, matahari istiwa atas kepala 1 hingga 4 minit, masa tu dia takbir. Haram. Tapi kalau dia takbir katalah pukul 1 lah matahari atas kepala, dia takbir 12.59 50 saat. Belum atas kepala lagi. Dia takbir kat situ. Sembahyang duha ke? Boleh lagi sembahyang duha. Duha habis bila istiwa baru habis. Waktu haram tu. Dia sembahyang duha lagi seminit. 2 minit lah, 2 minit. Melampau lah seminit. Lagi 2 minit. Sebelum istiwa. Sembahyang duha dia. Lepas tu dia sembahyang pula baca panjang. Ketika dia rakaat yang kedua, dia dah masuk waktu haram. Tak apa. Sebab yang haram tu takbir dalam waktu itu. Waktu 5 waktu ni. Takbiratul ihram. Melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat tak payah fikir ya. Hari Jumaat dengan tanah haram. Semua boleh. Tak payah fikir nak sembahyang haram-haram, tak ada. Dia semua halal. Hari Jumaat tak ada masalah. Sebab waktu ni waktu nak sembahyang Jumaat ni kan. Okey, tak ada masalah. Okey, yang ketiga, lepas sembahyang asar hingga masuk matahari. Lepas sembahyang asar hingga masuk matahari. Lepas sembahyang asar hingga masuk. Masuk tu maksud tenggelam matahari lah. Ni matahari hilang, tenggelam. Dia panggil maghrib.
Maghrib lah. Asar lepas sembahyang asar. Bukan asar, lepas sembahyang asar. Kalau dia sembahyang asar, kalau maghrib pukul 7, dia sembahyang asar pukul 6.55. Maknanya, dan dia salam, elok-elok habis asar, masuk maghrib, maka tak adalah waktu haram, waktu ni. Kalau dia sembahyang pukul 6.30 asar, dia habis 6.40 asar, maka waktu haram yang asar ni adalah berapa minit je lah? 20 minit je tu. Kalau dia sembahyang pukul 4.30 asar, dia habis 4.45 asar, waktu haram dia panjang sampai maghrib. Jadi dia bergantung kepada. Jadi sebelum asar sembahyanglah banyak-banyak. Sebelum asar sembahyanglah banyak-banyak, tak haram pun. Bila dah masuk asar, dah sembahyang asar je, bukan masuk asar, sembahyang asar je, tak boleh dah sembahyang. Tak boleh pun 4 aja. 4 solat je tadi. Itu pun tak boleh. Kalau masalah ni tak boleh takbir. Yang ni tak adalah. Ini tak adalah takbir. Yang kata haram sembahyang, yang haram sembahyang tu maksud takbir dalam waktu itu kan. Ini tak adalah dalam waktu itu. Macam mana? Sebab dia lepas habis sembahyang asar. Bila habis sembahyang asar terus haram dah. Tak boleh lah nak sembahyang yang lain dah. Okey. Yang keempat, waktu kuning-kuning matahari dekat hendak masuk maghrib. Waktu hendak masuk hingga gaibnya, sehingga maghrib lah. Gaib tu maghrib lah. Gaib tu hilang matahari. Bila hilang matahari, masa nak sunset tu, masa nak hilang tu matahari tu, nampak sikit lagi. Ni kan. Nampak lagi matahari ni. Nampak lagi. Asar ada lagi ni. Asar ada lagi. Janji nampak matahari. Hilang je matahari. Barulah habis asar, masuk maghrib. Lepas tu jadi cahaya-cahaya baki-baki lagi tu. Mega-mega ataupun syafaq. Jadi waktu kuning-kuning dekat hendak masuk ini ke gaib. Ini pun khilaf ulama, ada satu kata seminit 2 minit. Memang hujung sungguh. Seminit 2 minit sebelum maghrib. Waktu tu waktu haram juga. Waktu haram. Haram apa? 4 solat aja. Okey. Kalau dia sembahyang tu sebelum waktu tu, dia takbiratul ihram sebelum waktu kuning-kuning seminit 2 minit sebelum maghrib tadi. Kemudian dia teruskan sembahyang dia. Mana boleh sembahyang asar boleh lah. Sembahyang sunat tak boleh, sembahyang asar boleh lah. Sembahyang asar lah kan ni. Sembahyang asar tak ada masalah, memang fardu, memang wajib sembahyang pun. Tak ada. Yang tadi tak ada. Yang waktu kuning-kuning ni tak ada sembahyang sunat. Tak ada. Memang tak ada lah sebab dia dah habis. Yang kelima, selepas sembahyang subuh hingga naik. Oh, dia terbalik. Patut 5 ni duduk nombor 1 kena. Lepas sembahyang subuh hingga matahari naik kira-kira 7 kaki. Lepas sembahyang subuh haram. Jadi sama tadi. Sebelum sembahyang subuh, sembahyanglah banyak mana pun. Sebab tu mazhab Hanafi, lagi lambat sembahyang subuh lagi afdal. Mazhab Syafi'i awal waktu. Mazhab Hanafi, dia panggil waktu isfar. Asfar ke isfar? Lupa dah. Bari atas ke bari bawah tu? Asfar kot. Waktu asfar. Satu lagi. Dia rasanya. Waktu tu satu lagi ibrad. Isfar. Bukan asfar, isfar. Waktu tu waktu yang mazhab Hanafi ni. Lepas subuh, dah masuk subuh, waktu yang dah nampak dah matahari sikit-sikit. Saya rasa kalau 6.52 lebih kurang 6.40 kot. Ataupun 6.30 hingga 6.40. Waktu tu mazhab Hanafi afdal. Sembahyang subuh. Mazhab Syafi'i tak awal waktu juga. Kenapa? Sebab sebelum sembahyang subuh tu boleh sembahyang banyak-banyak. Banyak sembahyang boleh buat. Tapi lepas sembahyang subuh kan haram. Yang 4 tadi tu. Sebab tu dia afdal tu. Afdal lambatkan. Lepas sembahyang subuh hingga matahari naik 7 kaki. Maksudnya subuh masuk, sembahyanglah apa je. Subuh dah masuk, sembahyanglah apa sunat semua boleh. Dah sembahyang subuh, tak boleh sembahyang sunat yang 4 tadi, tak boleh dah. Okey? Lepas tu subuh masih ada lagi, tak boleh dah sebab dah sembahyang subuh. Lepas tu habis dah subuh, tak boleh sembahyang juga sebab syuruk. Sambung yang nombor 1 tu. Syuruk. Lepas tu naik lagi sampai 7 kaki, tak boleh. Jadi tak boleh. Tinggi lebih daripada 28 minit tadi, barulah boleh sembahyang balik. Lepas tu dengan kelima ni nombor 1 baru cantik tak? Sebab yang tu dulu. Okey, habislah waktu tu lah yang haram sembahyang. Itu pun 4 sembahyang aja. Ada pun sembahyang sunat yang mempunyai sebab lebih dahulu. Ada pun sembahyang sunat yang mempunyai sebab lebih dahulu. Maksudnya sebab tu datang dulu, baru sembahyang. Dia kata tak ada masalah. Seperti kita bincang nanti.
Cuma saya nak masuk yang terakhir. Oh, muka surat 42 kita berhenti kat situ. Ingatkan boleh habis, tak habis juga. Tak apalah. Nanti kita masuk tu sikit, lepas tu kita masuk solat jemaah terus kan. Jadi sikit pesanan bukan pesanan dalam bab ni. Apabila sembahyang, sebenarnya pernah terangkan sebelum ni, terang sekali lagi. Apabila sembahyang Sekejap. Qabliyah subuh dengan qabliyah asar. Kan lepas sembahyang asar tak boleh. Lepas sembahyang asar tak boleh sembahyang dah. Sembahyang sunat. Pada mazhab Syafi'i, lepas sembahyang asar dan lepas sembahyang subuh boleh lagi sembahyang qabliyah. Sebab qabliyah subuh dan qabliyah asar lah. Qabliyah yang lain tak ada masalah pun. Boleh juga. Tapi tak timbul isu. Sebab lepas sembahyang tu dia bukan waktu haram. Yang timbul isunya subuh dengan asar. Lepas sembahyang subuh, jika dia belum lagi sembahyang qabliyah subuh, dia boleh sembahyang qabliyah subuh. Bukan qada tunai. Bila? Lepas solat subuh. Janji jangan habis subuh. Bila dah habis subuh, dah masuk waktu duha, kalau dia nak sembahyang qabliyah juga pun boleh. Istilah dia panggil qada. Sahaja aku solat sunat qabliyah subuh qadaan. Kalau waktu duha. Tapi kalau waktu lepas sembahyang subuh, tapi subuh tak habis lagi, dia sembahyang niat dia, sahaja aku sembahyang qabliyah subuh, sahaja aku sembahyang sunat qabliyah subuh, adaan, bukan qadaan. Dan boleh. Macam tu juga asar. Jika dia tak sembahyang qabliyah asar lagi, dia sembahyang asar dulu. Lepas sembahyang asar tu, dia sembahyang qabliyah asar, boleh. Niat dia sahaja aku solat sunat qabliyah asar, adaan, tunai. Memang tunai. Tapi kalau dia nak sembahyang qabliyah asar tadi tu lepas maghrib, tak ada kuliah lepas maghrib, lepas maghrib tak ada kuliah, dia saja je nak sembahyang sebab asar tadi dia tak sembahyang qabliyah, dia boleh sembahyang, no problem. Niat dia sahaja aku solat sunat qabliyah asar qadaan. Qada. Sebab dah habis waktu. Jadi kita dapat faham solat sunat qabliyah pada mazhab Syafi'i habis waktu bukan apabila sembahyang fardu, bukan. Apabila habis waktu juga. Masuk waktu boleh qabliyah, habis waktu baru habis qabliyah walaupun dah sembahyang. Yang kita faham selama ni itu adalah mazhab Hambali, iaitu setelah solat fardu tak boleh dah qabliyah. Itu mazhab Hambali. Bukan mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Sambung lagi sikit je ni dalam 15 minit je. Nanti kita sambung akan datang, betul kita masuk solat jemaah terus. Adapun sembahyang sunat yang ada mempunyai sebab. Sebagian tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.